Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang ASNB pada hari ini. Saya Ayatul adalah moderator anda pada hari ini. Topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi adalah berkenaan dengan bersara sebagai jutawan, keperluan ataupun kehendak. Baiklah, sebelum saya serahkan sesi webinar kita kepada penceramah kita pada hari ini, sedikit pengenalan tentang penceramah kita pada hari ini. Bukan seorang yang biasa-biasa ya, seorang yang sangat hebat, iaitu saya perkenalkan Encik Afian Matrawi, perunding kanan dan trainer Infak Consultancy Sendirian Berhad. Beliau seorang trainer dan perunding bertauliah Islamic Financial Planner oleh Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai IBFIM, Islamic Banking and Financial Institute Malaysia di bawah Bank Negara Malaysia. Beliau terlibat dalam bidang perkhidmatan kewangan sejak tahun 2003 sehingga kini. Sepanjang perlibatan beliau dalam bidang servis kewangan Islam, beliau selalu dijemput mengendalikan program-program yang berkaitan kewangan, muamalat Islam, pelaburan, takaful di seluruh pelosok tanah air. Dan terakhir sekali, Encik Afian Matrawi kita juga pernah bergandingan dengan tokoh-tokoh dalam bidang kewangan muamalat Islam dan pelaburan seperti Dr. Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman dan Azizi Ali. Ya Allah, sangat luar biasa ya. Encik Afian apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Cik Puan apa khabar? Alhamdulillah, sihat Encik. Alhamdulillah. Okey Encik, sekiranya Encik Afian pun dah bersemangat untuk memberi talk kita pada hari ini, baiklah saya serahkan sesi webinar kita kepada Encik Afian. Silakan Encik Afian. Okey, terima kasih Cik Puan Ayatul Adnin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada ASNB yang sudi untuk menjemput saya dalam platform Sembang-Sembang ASNB webinar pada hari ini dengan tajuk bersara sebagai jutawan, keperluan ataupun kehendak. Jadi saya kira satu penghormatan lah yang diberikan. Seingat saya inilah pertama kali ASNB jemput saya untuk sesi pada pagi ini dan saya memang tak dapat nak tolak lah. Walaupun saya baru saja balik daripada Turki sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada rakan-rakan penonton yang hadir pada pagi ini dan saya mohon rakan-rakan semua boleh tak tolong share dulu. Share link program kita pada hari ini supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, saya pun sambil-sambil kita live ni, saya pun sempat tengok dekat FB kita. Saya mohon rakan-rakan semua tolong kita pakat share link program pada pagi ini. Yang join cara webinar di Zoom pun bagus, alhamdulillah, boleh share, boleh kongsi-kongsikan link Zoom tu, dan juga jangan lupa juga link kita dekat Facebook ASNB pun ada disiarkan secara live dan mohon untuk kongsi-kongsikan. Jadi ada dua medium yang sedang nonton, satu daripada Zoom dan yang kedua daripada FB Live. Jadi tak kira lah tuan-tuan daripada mana pun, jangan lupa untuk kongsi-kongsikan, untuk kongsikan link-link Zoom, link-link Facebook Live supaya lebih ramai lagi kawan-kawan untuk dapat manfaat daripada program pagi ini. Baik, topik pada pagi ini agak berat sebenarnya kan, dan agak hype. Topik bersara sebagai jutawan. Bila sebut perkataan jutawan ni, satu frasa yang agak hype kan. Bila sebut jutawan, semua orang nak jadi jutawan, betul tak? Tanyalah pada siapa-siapa pun, semua ada hasrat untuk jadi jutawan. Dan topik pada hari inilah bersara sebagai jutawan, keperluan ataupun kehendak. So macam mana? Agak-agak keperluan ke kehendak? Ada siapa-siapa yang boleh respon dekat Zoom ataupun dekat Facebook? Keperluan ke kehendak sebenarnya untuk jadi sebagai jutawan ni? Betul ke? Nak jadi jutawan ni satu keperluan ataupun sebenarnya satu kehendak saja untuk bersara sebagai jutawan ni? Okey, baik, mungkin saya kongsikan sedikit. Saya nak kongsikan sikit slide sementara rakan-rakan semua menjawab persoalan. Sebelum saya jawab, tuan-tuan boleh jawab dulu sama ada untuk menjadi jutawan ini sebagai kehendak ataupun keperluan. Boleh kongsikan dekat ruangan komen sama ada di Zoom. Ada jawab pun, ada pun jawab di Zoom tu, alhamdulillah. Ramai jawab keperluan. Ada juga yang jawab sebagai kehendak. Tak apa, jawab je, jangan risau. Tak ada jawapan salah, tak ada jawapan yang betul. Semua jawapan adalah betul. Jangan risau. Sama ada kehendak ataupun keperluan, tuan-tuan ada pilihan. Kan? Tidak ada sebarang pasal. Kita negara demokrasi.
bebas untuk kita memilih sama ada ia sebagai satu matlamat, satu keperluan ataupun satu kehendak. Okey, baik. Jadi sebelum saya teruskan, mungkin saya perkenalkan diri saya sikit lagi. Tadi pun MC kita dah perkenalkan, jadi saya tambah kan. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan boleh follow saya di Facebook, di YouTube, di Twitter, di TikTok pun ada. Saya baru je buat ke TikTok tu setahun lepas, masa PKP baru ni. Di Telegram tuan-tuan boleh scan barcode ini untuk tuan-tuan follow media sosial yang saya dah sediakan. Tuan-tuan boleh follow, boleh follow saya di media-media sosial lain supaya lebih banyak lagi manfaat. Sebab solat saya pagi ni hanya sejam setengah saja. Kita dah mulakan pukul 10.30 tadi dan insya-Allah akan tamat lebih kurang sebelum pukul 12 nanti. Jadi tak banyak saya dapat kongsikan. Dalam masa 1,5 jam ni tak berapa banyaklah saya dapat kongsikan. Jadi tuan-tuan boleh follow saya lagi di Facebook, di YouTube, di Twitter, di TikTok, di Telegram dan sebagainya supaya tuan-tuan boleh belajar banyak lagi yang berkaitan tentang kewangan di media-media sosial saya yang sudah saya sediakan. Baik. Secara umumnya topik yang saya akan kongsikan hari ini ialah sebahagian daripada modul saya dalam seminar BMW. Seminar BMW itu bukannya seminar untuk beli kereta BMW, seminar bijak merancang wang. Seminar bijak merancang wang. Okey, baik. Dan topik kita ialah road to retirement. Macam mana kita jalan untuk retire ni? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya menjawab persoalan bersara sebagai jutawan keperluan atau kehendak ini, saya nak bagi satu analogi dan satu persoalan mudah lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Nampak tak gambar apa yang saya kongsikan tu? Nampak gambar? Itu ialah gambar kapal terbang melilingi dunia. Apa mesej yang saya sampaikan? Baik, katakanlah tuan-tuan, saya bagi satu analogi. Saya bagi satu situasi untuk tuan-tuan faham sebelum kita masuk kepada topik retirement ini. Supaya tuan-tuan faham kenapa kita perlu belajar topik tentang retirement. Belajar topik tentang persaraan. Sebab ada orang kata, aku muda lagi. Aku baru umur 30 tu kot. Aku nak bersara lambat lagi, umur 50, umur 60 nanti, lambat lagi, 20 tahun lagi. Nantilah, tunggu aku dah umur 50 nanti aku fikirlah pasal retirement, kan. Tunggu aku umur 52, 53 nanti aku fikirlah pasal retirement. Lagipun aku dah ada QSP, aku ada aircon SB, kan aku ada tabung haji cukup lah tu. Okey, baik. Katakanlah tuan-tuan. Okey, saya bagi satu analogi mudah tuan-tuan. Okey, saya bagi satu analogi mudah. Katakanlah tuan-tuan nak travel ke satu negara yang jauh daripada Malaysia ni. Yang menonton ni semua Malaysia kan? Katakanlah tuan-tuan nak travel. Katalah ke negara mana? Contohlah, kebetulan saya baru balik daripada Turki tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan, tuan-tuan nak travel ke Turki. Contoh, nak travel ke Turki. Okey, katalah ke Turki tu selama 2 minggu. Selama 2 minggu kita akan travel ke Turki. Baik, saya tanya tuan-tuan. Apakah persediaan tuan-tuan untuk travel ke Turki? Boleh tak tuan-tuan kongsi dekat ruangan chatting ni, sama ada di Facebook ataupun di Zoom? Tuan-tuan cuba kongsikan jawapan. Katakanlah, saya bagi sekali lagi soalan. Katalah tuan-tuan nak ke Turki, kan? Nak ke Turki ni selama 2 minggu nak ke Turki ni. Okey, soalan saya, apakah persediaan yang tuan-tuan akan buat sebelum tuan-tuan travel ke Turki? Okey, dah jawab tu. Ada yang cakap nak cek pasport, tukar duit, flight tiket, kan, wang dulu, duit, tukar duit, itulah. Apa lagi? Jawab lagi. Jawab. Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan jawab soalan ni mudah, saya nak relate dengan tentang topik kita pada hari ni. Okey, boleh? Boleh tuan-tuan? Jawab soalan saya. Sambil tuan-tuan jawab tu, tuan-tuan tolong kongsikan link ini kepada kawan-kawan. Tolong kongsikan dalam WhatsApp group. Tolong kongsikan dalam grup kawan-kawan, grup alumni, grup apa lagi? Grup taman, grup kejiranan, grup surau, grup masjid, grup alumni sekolah, grup office, kan? Okay? Bukan grup politik saja. Tuan-tuan kongsikan. Okey, apa lagi? Subscribe medical card insurance for 2 weeks punya. Okey, bagus. Dan buat hibah dulu. Bagus betul. Nak pergi travel 2 minggu ke Turki ni, buat hibah siap-siap. Okey, bagus. Lagi apa lagi? Apa lagi? Prepare duit. Okey. Duit perbelanjaan hura-hura mencukupi. Okey, sediakan duit untuk belanja di sana. Okey, keperluan. Okey, baik-baik. Apa lagi? Apa lagi keperluan apa lagi yang tuan-tuan akan buat kalau tuan-tuan nak travel ni? Nak travel, katalah saya bagi contoh, nak travel 2 minggu ke Turki. Kan, 2 minggu ke Turki. Okey, booking hotel penginapan. Apa lagi? Apa lagi?
Apa lagi yang kita akan buat untuk kita prepare untuk kita travel ke Turki selama 2 minggu. Ini contoh saja. Contoh saja travel 2 minggu ke Turki. Katalah kita tak pernah pergi ke Turki, kita travel selama 2 minggu ke Turki. Apa lagi yang kita akan buat? Okey, pastikan dalam kesihatan yang baik. Okey, baik. Okey, soalan saya seterusnya. Agak-agaknya lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar bahasa Turki, ada jawab, okey, space handphone untuk ambil gambar banyak. Okey, bagus. Terima kasih. Jawab je. Teruskan jawab. Okey, baik. Katakanlah tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi ke Turki ni, kan? Tuan-tuan tak pernah pergi ke Turki. Katalah ini pertama kali tuan-tuan pergi ke Turki. Dan juga ini mungkinlah pertama kali tuan-tuan pergi ke luar negara, pergi ke overseas trip. Bagi rakan-rakan yang pernah pergi, mungkin ada yang menonton ini pernah pergi ke Turki ataupun pernah pergi overseas trip. Tuan-tuan boleh recall balik, tuan-tuan boleh throwback balik masa mula-mula kali pertama tuan-tuan ke Turki ataupun kali pertama tuan-tuan pergi overseas trip. Okey, baik. Kan? So, tadi pertama saya, tuan-tuan, apa persediaan tuan-tuan akan buat? Nak booking hotel, nak tukar duit, nak space handphone, kan? Handphone tu space handphone banyak-banyak supaya dapat ambil gambar, belajar bahasa Turki. Tuan-tuan dah survey tempat-tempat yang menarik untuk dilawati, dah survey harga tiket, dah survey kos hotel dekat sana, kumpul duit banyak-banyak, tukar duit, pasport dan sebagainya. Baik. Soalan saya seterusnya, tuan-tuan. Agak-agaknya lah, tuan-tuan, untuk kita travel ke Turki selama 2 minggu, berapa lama kita buat preparation? Berapa lama kita buat preparation? Siapa boleh jawab? Okey, clear soalan saya kedua, saya ulang balik. Katalah, tadi soalan pertama saya, kalau kita nak pergi ke Turki selama 2 minggu, apakah persediaan yang tuan-tuan akan buat? Tuan-tuan kata akan sediakan pasport, akan sediakan duit, sediakan space handphone untuk ambil gambar, dah prepare tempat-tempat menarik nak pergi, hotel dan sebagainya. Okey, baik. Soalan saya seterusnya. Untuk tuan-tuan prepare semua tu, nak belajar bahasa Turki, nak buat pasport, space handphone, nak survey hotel, nak survey flight, nak survey apa lagi? Nak survey tempat-tempat menarik, kan? Kat sana ada tempat hot balloon air, ada Hagia Sophia yang baru tukar pada muzium ke masjid, apa lagi? Macam-macam lagi lah, kan? Macam-macam lagi. Soalan saya seterusnya, berapa lama tuan-tuan perlu buat persediaan untuk ke Turki tu? Kan? Nak pergi Turki 2 minggu ni. Kan? Nak pergi Turki 2 minggu, berapa lama persediaan yang tuan-tuan perlu buat? Minimum persediaan. Berapa lama agak-agaknya? Kan? Takkanlah nak pergi minggu depan baru hari ni. Mustahil, betul? Kan? Takkanlah. Katalah kita first time nak pergi ni, minggu depan nak pergi Turki ni, minggu ni baru plan. Minggu ni baru nak cari tiket, minggu ni baru nak tukar pasport, minggu ni baru nak tukar duit, minggu ni lah baru nak survey hotel, minggu ni baru nak survey tempat menarik. Itu bagi saya agak mustahil lah. Kan, tak ada orang buat macam tu kot. Kan? Okey, soalan saya, berapa lama persediaan yang tuan-tuan akan buat untuk persiapan ke Turki? Okey, ada dah jawab tu. Okey. Ada yang jawab 5-6 bulan, ada jawab 6 bulan. Zafran jawab 3-4 bulan. Ramli Hamzah jawab at least 6 bulan. 6 bulan. Jack jawab 2 tahun. Zaidah jawab 1 tahun. Di Facebook tak jawab Di Facebook saya tengok yang ramai jawab di Zoom saja. Tak apa, tak masalah. Mungkin dah ramai kot daripada Facebook masuk ke Zoom. Okey, tak apa. Okey, baik. Saya tengok kat sini, paling pendek buat persediaan lebih kurang 3 ke 4 bulan. Yang paling lama lebih kurang setahun, 2 tahun. 2 tahun pun ada, setahun pun ada. Baik. Bagus. Terima kasih atas jawapan yang tuan-tuan bagi. Baik. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kalau kita nak pergi ke Turki selama 2 minggu, persediaan kita at least 3-4 bulan. At least 3-4 bulan persediaan kita untuk ke Turki. Ataupun yang paling lama pun setahun. Setahun ke 2 tahun. Kita ambil tengah-tengah 12 bulan. Mana kata tahun depan nak pergi Turki, hari ni dah start merancang. Hari ni kita dah plan bila nak beli tiket. Hari ni kita dah start merancang hotel mana kita nak duduk. Hari ni kita dah start merancang kita nak pergi ke mana. Kita nak pergi ke Istanbul ke, nak pergi ke Bursa ke, nak pergi ke Pamukkale ke, nak pergi ke Kapadokia ke. Ada macam-macam tempat di Turki sana. Kan, kita nak plan untuk shopping, kita nak plan untuk naik hot balloon. Kita dah plan untuk pergi hotel mana,
nak shopping dekat mana dan sebagainya. Setahun kita plan. Lepas tu kita nak tukar, yang tak pernah buat pasport kena buat pasport. Kan? Check dekat immigration ada tak tersangkut nama mana-mana nama. Tersangkut cukai PTPTN ke, tersangkut hutang income tax ke. Kan? Kita dah plan. Apa lagi? Kita dah plan itinerary. Kita dah plan handphone untuk ambil gambar. Apa lagi? Kita dah plan kesihatan kita supaya kesihatan kita dapat untuk kita survive selama 2 minggu di Turki nanti. Kan? Kita mungkin dah ready baju, kalau pergi musim sejuk kena ready baju sejuk, kena ready duit belanja, kena ready apa lagi? Mungkin makanan pun kena ready at least makanan-makanan frozen, makanan frozen pula. Makanan-makanan segera yang kita boleh bawa ke sana sebab kadang-kadang mungkin lidah kita tak sesuai dengan makanan dekat Turki sana. Macam saya baru ni pergi ke Turki, hari kedua dah sakit perut dah. Tak boleh saya. Kan? Tu contohnya. Kan? Kita pernah survey, kita tanya orang kawan-kawan kita yang dah pernah pergi ke Turki. Kan? Kita dah survey, kita mungkin dah join grup-grup Road to Turkey contohnya, untuk kita tahu apa persediaan yang perlu kita buat apabila berada di Turki nanti. Apabila kita berada di overseas nanti. Baik. Bayangkan tuan-tuan, untuk kita travel 2 minggu, lebih kurang setahun kita buat persediaan. Makna kata persediaan kita lagi lama daripada tempoh persaraan. Tempoh persaraan pula. Tempoh travel. Jadi, tuan-tuan, agak-agaknya lah tuan-tuan, berapa lama persediaan kita untuk retire nanti. Berapa lama agak-agak persediaan kita untuk kita bersara nanti. Tuan-tuan nak bersara berapa lama tuan-tuan? Okey, soalan saya yang sepatutnya tanya ialah, bila kita akan bersara? Bila kita akan bersara? Berapa tahun lagi kita akan bersara? Berapa tahun? Bila kita nak bersara? Tuan-tuan nak bersara umur berapa tuan-tuan? Umur berapa tuan-tuan nak bersara? Tuan-tuan nak bersara umur berapa agak-agaknya? Katakanlah kalau kat Malaysia ni normalnya kita bersara pada umur seawal 55 tahun, betul? 55 ke 60 tahun. Lebih kurang lah. 55 ke 60 kan. 60 tu kira dah bersara wajib lah. Dan itu pun masih lagi ada cadangan. Ada cadangan untuk bersara tempoh persaraan dilewatkan. Kan? Ada yang minta sampai umur 65 pun ada. Baik, tuan-tuan. Agak-agaknya lah tuan-tuan, kan? Kalau kita nak bersara pada umur 60 nanti, tuan-tuan sekarang umur berapa? Berapa umur tuan-tuan sekarang? Yang hadir program kita pada pagi ni, cuba tuan-tuan kongsikan. Umur tuan-tuan sekarang berapa? Tuan-tuan nak bersara umur 60 nanti, agak-agaknya tempoh yang ada, bilakah waktu yang patutnya kita mulakan perancangan untuk bersara? Kalau nak pergi ke Turki 2 bulan, nak pergi ke Turki 2 minggu, persediaan kita lebih kurang 12 bulan. Setahun persediaan. Setahun kita bersedia untuk pergi ke Turki 2 minggu. Untuk kita travel overseas 2 minggu. Untuk kita berada kat luar negara 2 minggu. Dan untuk kita berada di overseas 2 minggu pun, kita kena fikir apa yang kita bawa kat sana, betul? Dalam masa sama, kita kena fikir tak apa yang kita tinggalkan kat Malaysia ni. Saya tanya tuan-tuan. Kalau kita nak pergi ke Turki nanti, yang tuan-tuan jawab tadi, kebanyakannya ialah apa yang tuan-tuan nak bawa ke sana, betul tak? Betul? Apa yang tuan-tuan nak bawa ke overseas nanti? Apa yang tuan-tuan nak bawa ke Turki nanti? Duitnya, itinerary-nya, handphone-nya, pasportnya, mata wang Turkinya dan sebagainya. Baik, tuan-tuan fikir tak apa yang tuan-tuan nak tinggalkan dekat Malaysia? Sebenarnya itu pun penting juga. Begitu juga dalam retirement, tuan-tuan. Dalam perancangan untuk persaraan, kita dah tahu bila kita nak bersara. Tuan-tuan nak bersara umur berapa? Ada cakap 55, ada cakap 56, ada cakap 58, 60. Baik, itulah range umur persaraan kita. Kan? Umur lebih kurang daripada umur 55 tahun sampai umur 60 tahun. Itu ialah tempoh yang normal bagi orang bersara. Mungkin ada nak bersara awal. Mungkin ada nak bersara umur 50. Mungkin ada nak bersara umur 40. Mungkin ada. Kan? Nak retire young. Okey, baik. Soalannya, berapa lamakah tempoh untuk kita buat preparation, untuk kita buat persaraan, untuk kita retire nanti? Berapa lama? Jadi untuk perkara tersebut, tuan-tuan kena ada perancangan. Kena ada perancangan yang proper, tuan-tuan. Kena ada perancangan yang rapi
untuk tuan-tuan rancang, untuk tuan-tuan plan supaya persaraan tuan-tuan nanti ialah persaraan yang harmoni, persaraan yang tenang. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan nak pergi ke Turki minggu depan, baru tuan-tuan nak siapkan hari ni. Baru tuan-tuan, saya bagi contoh analogi lagi saya bagi. Katakanlah tuan-tuan nak pergi ke Turki minggu depan. Kan? Minggu depan, seminggu lagi ni, tuan-tuan nak retire. Sorry. Seminggu lagi ni, tuan-tuan nak pergi ke Turki. Hari ni baru start tuan-tuan buat persediaan. Katalah hari ni baru cari tiket. Hari ni baru nak buat pasport. Hari ni baru nak start survey itinerary. Hari ni baru nak tukar duit. Hari ni baru nak booking hotel. Baru nak booking tiket flight. Agak-agaknya lah apa yang akan jadi kalau kita bercuti dalam keadaan macam tu. Agak-agaknya percutian kita percutian yang menyeronokkan ke percutian yang mengsengsarakan. Kalaulah kita buat persediaan untuk ke Turki dalam masa 1 minggu. Tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jawab. Boleh tuan-tuan jawab dekat ruangan chatting, dekat Zoom ataupun dekat Facebook. Agak-agaknya lah kalau kita pergi ke Turki selama 2 minggu tu, tapi kita buat preparation selama 1 minggu saja ataupun 2 minggu saja, agak-agak apa jadi? Kan? Of course tuan-tuan, kita akan kelang kabut. Seminggu 2 minggu nak pergi ke Turki tu, kita akan kelang kabut. Kita akan porak-peranda dan nescaya percutian kita nanti di Turki nanti percutian yang huru-hara. Kan? Percutian yang huru-hara. Begitulah juga perancangan untuk persaraan. Begitulah juga perancangan untuk retirement ini tuan-tuan. Tuan-tuan nak bersara, tuan-tuan dah tahu kita nak bersara umur 60 nanti. Jadi tuan-tuan, perkara pertama tuan-tuan kena ada plan. Kena ada tempoh berapa lama persediaan tuan-tuan untuk buat perancangan persaraan tersebut. Ini bergantung pada umur tuan-tuan. Umur tuan-tuan berapa? Boleh bagi jawapan. Berapa umur tuan-tuan? Berapa umur tuan-tuan? Sama ada sekarang yang menonton ni saya tak pasti. Saya tak pasti umur tuan-tuan berapa. Katakanlah tuan-tuan sekarang umur 30 tahun. Katakanlah sekarang umur tuan-tuan 40 tahun. Katakanlah umur tuan-tuan sekarang ialah 50 tahun. Bermakna itulah tempoh yang ada untuk tuan-tuan buat persediaan untuk retirement. Sebab apa? Waktu terbaik untuk tuan-tuan buat perancangan persaraan bila? Jawapannya ialah waktu terbaik untuk tuan-tuan buat perancangan persaraan ialah bermula daripada dapat gaji yang pertama. Itulah waktu terbaik untuk tuan-tuan memulakan perancangan persaraan. Iaitu hari pertama tuan-tuan bekerja. Bulan pertama tuan-tuan start bekerja. Bulan pertama tuan-tuan dapat gaji yang pertama selepas daripada tuan-tuan belajar. Selepas daripada grad universiti. Lepas tuan-tuan masuk kerja. Itulah waktu terbaik untuk tuan-tuan buat perancangan retirement. Supaya retirement tuan-tuan nanti retirement yang sangat-sangat indah. Supaya retirement tuan-tuan nanti retirement persaraan yang tidak menyusahkan orang lain. Yang tidak menyusahkan diri sendiri. Pertama sekali tidak menyusahkan diri sendiri. Kan? Tidak menyusahkan diri sendiri. Kedua, tidak menyusahkan ahli keluarga. Tidak menyusahkan pasangan. Tidak menyusahkan anak-anak. Sebab perancangan kewangan bermula daripada diri sendiri. Dan perancangan untuk persaraan bermula daripada hari pertama tuan-tuan mula bekerja. Bermula daripada bulan pertama tu dah kena ada preparation. Dah kena ada persediaan. Dah kena ada perancangan. Sebagaimana tuan-tuan nak pergi ke Turki tadi. Dah tahu dah nak buat nak pergi bila. Dah plan tiket flight. Dah plan hotel, dah booking hotel, dah booking itu, dah booking ini, macam-macam perkara. Dan bersama tuan-tuan kena prepare apa yang kena tinggalkan kat rumah. Kan, tuan-tuan nak pergi Turki 2 minggu, tuan-tuan kena prepare. Okey, 2 minggu ni anak-anak aku ni nak makan apa? Kan, anak-anak aku ni siapa nak hantar sekolah? Contoh ni bagi pasangan dah kahwin lah. Kan? Siapa yang nak jaga anak-anak kita dekat yang kita tinggal kat Malaysia ni? Sama juga dalam persaraan kita. Masa kita nak bersara nanti, kita ada satu destinasi yang pasti, tuan-tuan. Kita ada satu destinasi yang pasti berlaku. Sama ada destinasi itu sebelum bersara ataupun selepas bersara. Teka apa dia? Siapa tahu? Siapa dapat tahu? Saya ulang balik soalan.
Untuk kita dah target destinasi kita bersara. Bersara itu pasti. Kan kita akan melalui tempoh sampai kalau kita sayang macam mana pun dekat majikan kita, sayang macam mana pun dekat pajangan kita, satu kita nanti kita akan bersara. Baik. Ada satu lagi destinasi yang pasti. Yang sangat-sangat pasti dan destinasi tersebut mungkin akan tiba lebih awal daripada persaraan ataupun lebih lewat daripada persaraan. Soalan saya, apakah destinasi tersebut? Alhamdulillah, ramai dah jawab. Okey, destinasi kematian, alam kubur. Terima kasih rakan-rakan jawab. Baik, tuan-tuan. Begitulah juga dalam kita rancang untuk keuangan kita. Rancang untuk persaraan kita. Jadi, kita kena prepare dua perkara ni. Pertama, kalau kita hidup lama. Kalau kita hidup lama, apa kita nak prepare? Apa kita nak buat? Perancangan persaraan kita, katakanlah kita andaikan kita akan bersara pada umur 60. Dan lepas umur 60, kita akan bersara. Dan lepas bersara, barulah kita sampai ke destinasi utama tadi, iaitu destinasi kematian. Agak-agak berapa lama? Berapa lama tempoh daripada bersara sampai ke kematian tu? Agak-agak berapa lama, tuan-tuan? Kalau ikutkan jabatan statistik daripada Jabatan Perangkat Negara, umur rakyat Malaysia ini lebih kurang 70 ke 75. Kan 70 ni jangka hayat rakyat Malaysia untuk lelaki, 75 jangka hayat rakyat Malaysia bagi perempuan. Laki mati lebih awal daripada perempuan. Mana kata kalau kita andaikan kita ambillah umur tengah-tengah, umur 73. Bermakna tuan-tuan, kalau bersara umur 60, kita meninggal dunia pada umur 73-75, bermakna tempoh persaraan itu lebih kurang 12 ke 15 tahun. 10 ke 15 tahun. Itulah tempoh persaraan kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita kena prepare selepas kita meninggal dunia nanti, apa akan jadi pada harta benda kita. Apa akan jadi pada anak pinak kita. Apa jadi pada hutang piutang kita. Itu pun sebahagian perancangan dalam persaraan. Baik, tuan-tuan. Saya bagi satu timeline lah supaya tuan-tuan kita sama-sama tengok. Saya share screen. Okey, sekejap. Okey. Okey, nampak Saya share screen ni. Okey. Saya kongsikan supaya tuan-tuan nampak lebih clear lagi. Kenapa kita perlu merancang untuk persaraan ini dan juga merancang untuk kematian tadi. Okey. Kita andaikan ini ialah garis lurus umur kita. Okey. Ini ialah sekarang. Okey, now. Dan ini ialah tempoh death kita. Kan? Tempoh kematian kita. Kita tak tahu bila berlaku kematian. Tapi dalam masa yang sama, kita andaikan first scenario, kematian ini berlaku selepas tempoh retirement. Katakanlah sini R ini ialah tempoh retirement. Okay, R itu retirement, tuan-tuan. Baik. Bermakna, tempoh ini kita kena kirakan, kita andaikan, kita retire umur 60, kita berlaku kematian ini, kita ambil lah. Kita tak tahu mati bila, tuan-tuan. Kita tak tahu bila kita akan mati, tapi kita boleh buat anggaran. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Negara, umur rakyat Malaysia tadi 70 ke 75, kita ambillah umur 75 maksimum. Jangan ambil umur 90. Dia tak mustahil orang boleh sampai umur 90, tuan-tuan. Cuma untuk kiraan simulasi ini kita ambil sampai umur 75. Baik. So 60 sampai umur 75 lebih kurang 15 tahun. 15 tahun. Baik. Jadi inilah tempoh retirement, tempoh persediaan kita, tuan-tuan. Daripada sekarang sampai ke retire ini ialah tempoh persediaan kita. Katalah sekarang umur tuan-tuan berapa? Katalah sekarang, saya ambil contohlah, saya tak pasti umur tuan-tuan berapa. Cuba tuan-tuan bagi komen sikit. Umur tuan-tuan berapa sekarang? Boleh bagi kat ruangan chatting ni. Berapa umur tuan-tuan? Untuk mudahlah. Katakanlah, okey ada jawab tu lah. Ada yang jawab 29, ada jawab 41, 53 pun ada. 40. Kita ambil lah umur tengah-tengah. Kita andaikan umur sekarang 30 tahun. Okey, umur 30 tahun. Bermakna daripada umur 30 tahun sampai umur 60, lebih kurang berapa tahun sini? 60 tolak 30, 30 tahun.
Jadi tuan-tuan tempoh untuk tuan-tuan persediaan untuk bersara ialah selama 30 tahun. Tuan-tuan nak bersara selama 15 tahun. Nampak tak? Nampak tak betapa pendeknya tempoh persediaan kita kalau tuan-tuan baru nak mulakan pada umur 30. Apatah lagi pada umur 40. Apatah lagi pada umur 50, tuan-tuan. Nampak tak? Kalau kita nak pergi ke Turki 2 minggu tadi, persediaan kita selama 12 bulan, tuan-tuan. Nak pergi ke Turki 2 minggu, persediaan kita 12 bulan. Kita nak bersara selama 15 tahun, kita ada masa, kalau sekarang umur tuan-tuan 30, kita ada masa 30 tahun sahaja sekarang. Masa yang tuan-tuan ada untuk bersara pada umur 60. So inilah persediaan yang kita kena buat. Kalau tuan-tuan nak ke Turki tadi, tuan-tuan kena sediakan pasport, kena tukar duit, kena belajar bahasa Turki, kena tengok itinerary. Samalah juga untuk tuan-tuan pergi ke alam retirement nanti. Tuan-tuan kena buat perancangan. Apa nak buat selepas bersara nanti? Kat mana kita nak duduk? Berapa belanja kita? Adakah hutang piutang kita dah habis? Macam mana dengan anak-anak kita? Anak kita dah independen ataupun belum? Ada tak anak kita yang masih lagi belajar ketika kita retire nanti? Itu antara perkara-perkara yang perlu kita consider untuk retirement nanti. Berbalik kepada soalan dalam topik yang disediakan oleh SMB pada hari ini. Bersara sebagai jutawan, keperluan ataupun kehendak, jom kita jawab sama-sama. Baik. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab persoalan yang disediakan oleh pihak penganjur hari ini? Bersara sebagai jutawan, kehendak ataupun keperluan. Baik. Perkara pertama kita kena tengok sekarang ini. Okey. Sekarang ini kita ambil sekarang ni. Okey, ini sekarang So bergantung pada umur tuan-tuan. Sekarang ini ialah bergantung pada umur tuan-tuan sekarang. Umur tuan-tuan mungkin ada yang 29, ada yang 40, ada yang 53, ada yang 24 dan sebagainya. Itu bergantung pada situasi tuan-tuan. Saya sebagai yang berkongsi pada hari ini, umur saya pun berbeza pada umur tuan-tuan. Dan alhamdulillah, saya dah mulakan perancangan untuk retirement ini 10 tahun lepas. Baik. Katakanlah, umur sekarang berapa? Tuan-tuan, perkara pertama yang tuan-tuan kena concern ialah berapa kos sara hidup tuan-tuan hari ini. Berapa agak? Bukan gaji Okey, saya ulang balik. Soalan saya bukan berapa gaji tuan-tuan hari ini. Soalan saya ialah berapa kos sara hidup tuan-tuan pada hari ini. Berapa? Boleh tuan-tuan bagi jawapan dekat ruangan chatting tu. Berapakah kos persaraan tuan-tuan hari ini? Berapa ribu? Berapa ribu kos persaraan tuan-tuan? Kos hari hidup, kos persaraan pula. Kos hari hidup tuan-tuan hari ini berapa? Berapa sebulan? Ada jawab 5,000 sebulan, Tuan Syamzuri. 5,000 sebulan. 10,000 sebulan, Suryani. Intan jawab 4,000 sebulan. Okey. Baik. Kos sara hidup tuan-tuan ini, tuan-tuan kena buat unjuran. Kalau hari ni tuan-tuan belanja kos sara hidup tuan-tuan hari ni RM5,000, tuan-tuan kena buat unjuran berapakah kos sara hidup tuan-tuan untuk 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Baik. Nanti kita sambung. Okey. Sekejap. Nak tutup ni. Baik. Sekarang, saya nak tunjukkan satu lagi. Tuan-tuan tadi, tuan-tuan dah buat unjuran tadi kan? Okey, tuan-tuan. Ini ialah kita punya timeline kita. Kan? Timeline kita daripada zaman kanak-kanak, kan, masuk zaman daripada lahirkan bayi, kemudian masuk zaman kanak-kanak, kemudian masuk zaman remaja, kan, kita bersekolah menengah, kita belajar, sambung masuk universiti, masuk IPT, kemudian kita masuk zaman pekerjaan, kan, kita bekerja dah dewasa, kemudian kita berkahwin, kita pula dapat anak, dan lepas tu kita bersara, kemudian kita semakin tua dan akhir sekali kita meninggal dunia. Ini ialah timeline hidup kita. Dan kematian yang di hujung itu normalnya bergantung pada umur. Kan? Pada umur tua, mana kata orang sebut kubur kata mari, rumah kata pergi. Namun dalam masa yang sama tuan-tuan kena ingat, tak semestinya tua ialah syarat untuk mati. Muda syarat untuk hidup lama, tidak semestinya.
Jadi inilah destinasi kedua yang kita kena rancang selain daripada persaraan tadi. Kalaulah kita tidak sempat untuk bersara. Kita tak sempat nak sampai tempoh umur 60 nanti, kita dah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah dipanggil, alam kubur dah panggil kita. Itu tak mustahil, tuan-tuan. Macam contoh macam saya, tahun ni saja 3-4 orang yang dalam family saya, orang rumah, kawan-kawan rapat yang meninggal dunia. Dan umur mereka taklah tua sangat. Ada yang umur 40, ada yang umur tak sampai 40 pun ada. Dan kalau umur dah 50-60 itu pun ada. Pun lagi banyaklah, lagi ramai. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebagaimana kita nak ke Turki tadi, sebagaimana kita nak ke overseas tadi, kita fikirkan apa yang kita nak bawa ke Turki nanti, apa yang kita nak bawa ke overseas nanti, dalam masa sama juga tuan-tuan, kena fikirkan, kena rancang apa yang kita nak tinggalkan dekat dunia. Apa yang kita nak tinggalkan kat Malaysia, ibaratnya kalau kita nak bersara nanti, sebelum alam persaraan, kita kena prepare juga for the worst. Kalau retirement kita tak sempat capai, kita meninggal dunia dulu. Kita kena rancang juga apa yang kita nak tinggalkan untuk family kita. Apa yang kita nak tinggalkan untuk anak isteri kita. Apa yang kita nak tinggalkan. Takkan kita nak tinggalkan hutang. Takkan kita nak tinggalkan hutang kereta, hutang rumah. Jadi macam mana dengan hutang kereta, hutang rumah yang dah kita buat? Adakah kita nak bertanggungjawabkan kepada anak isteri kita untuk selesaikan? Jadi itu pun adalah sebahagian daripada perancangan untuk persaraan. Baik, saya nak kongsikan satu video. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak kongsikan satu video. Sekejap. Okey. Alamak, tak keluar pula video. Keluar tak video? Oh, tak keluar lagi. Sekejap. Saya nak kongsikan satu video. Okey. Sekejap. Nampak tak video? Saya kongsikan. Okey. Tak nampak baik. Ceraikan aku. Kau tak guna jadi jantan. Jantan tak malu. Kau. Apa kau merepek yang bukan-bukan ni? Nampak video ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Main sikit. Ya, memang kurang. Asal aku minta, kau marah. Asal aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Kau tahu, bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5,000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Okey. Baik. Siapa tahu daripada movie cerita apa ni? Siapa tahu daripada movie mana? Nampak tak dia punya moncong tu? Wah, dia punya moncong dia kan. Okey, baik. Okey, movie ni daripada cerita Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk ni tuan-tuan, dah banyak berapa kali tuan-tuan tengok movie ni? Dah berapa kali dah tengok cerita P.Ramlee ni? Kalau saya sampai ke anak-anak lah, memang dia orang suka sangat tengok cerita P.Ramlee ni. Memang tak jemu tengok cerita P.Ramlee ni kan. Memang dah ulang banyak kali pun masih lagi joke dia tu masih lagi sampai kan. Baik. Tuan-tuan, di sebalik joke dalam filem P.Ramlee ini, terutama dalam filem Seniman Bujang Lapuk ini, ada banyak mesej sinis yang diberikan kepada kita. Dan yang menariknya tuan-tuan, walaupun movie ini dah bertahun-tahun, berapa tahun dah tuan-tuan? Movie ni tahun berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Movie Seniman Bujang Lapuk yang diterbitkan, yang diarahkan, dilakonkan oleh P.Ramlee ini tahun berapa? Tahun lebih kurang 60. Tahun 1959 dia diterbitkan dan ditayangkan. Mana kata daripada tahun 60 sampai ke sekarang ni dah hampir sama dengan usia kemerdekaan negara dah. Kan? Dan mesej yang nak disampaikan dalam movie P.Ramlee ini masih lagi relevan sampai ke sekarang, tuan-tuan. Contoh dalam movie tadi, dalam cuplikan tadi, dalam petikan tadi, berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang apa? Apa kisah yang berlaku dekat si Sudin tadi?
Apa yang berlaku dekat si Sudin dengan si Ajis dengan Piramli tu dalam Bujang Lapuk ni? Apa yang berlaku? Apa dia yang berlaku? Yang berlaku ialah tentang si Sudin nak kahwin. Betul? Si Sudin ni nak kahwin dan dia nak kahwin dengan siapa? Dia nak kahwin dengan si Eton. Ingat lagi tak? Dan asalnya mak si Eton ni tak suka dengan si Sudin. Sampai ke tahap mak si Eton dengan si Sudin bergaduh. Bergaduh, last berbaik-baik balik. Mak si Sudin pergilah meminang. Pergi ke rumah mak si Eton untuk meminang si Eton untuk anaknya si Sudin. Dan kemudian diletakkan mas kahwin oleh mak si Eton sebanyak RM1,000. Start RM1,000. Lepas tu apa berlaku? So dua orang duk bincang. Mahal lah. Tiba-tiba tengah duk bincang pasal hantaran kahwin tadi, tiba-tiba terdengar jiran sebelah duk bergaduh. Kan? Ceraikan aku. Asal aku minta kau marah. Kan? Tiba-tiba terdengar jiran si Sudin, jiran si Bujang Lapuk tu duk bergaduh. Rupanya mereka suami isteri yang bergaduh itu ungkit isu hantaran tinggi. Sebab apa? Si isteri minta si suami untuk belikan emas. Kan, belikan gelang. Dia kata, tengok jiran sebelah. Emasnya sampai segini. Dia tunjuk lengan dia. Baik, rupanya si isteri itu tak puas hati dekat suami dia yang tak belikan dia emas. Kemudian si suami pun cakap, dia bukan tak nak beli, tapi duit tak ada, duit tak cukup. Sebab apa duit tak cukup? Sebab duit dia habis bayar hutang. Hutang apa? Hutang masa nak kahwin. Masa nak kahwin dulu dia berhutang. Berhutang sebab mak si isteri tu letakkan hantaran berapa? 5,000. Kan? Letakkan hantaran 5,000, tuan-tuan. Letak hantaran 5,000. Siapa dah lupa dah hantaran siapa yang 5,000, hantaran siapa yang 1,000. Tak kisahlah, kan? Tapi nak bagi tahu, hutang dia kahwin tadi sampai anak dah 3 orang masih lagi tak habis bayar. Bayangkan. Kalau dulu dia hutang dengan siapa, tuan-tuan? Dulu zaman Piramli, dia hutang dengan siapa? Dia berhutang dengan Bengali. Betul? Kan? Ceti. Hutang dengan Bengali. Itu zaman Piramli. Zaman sekarang, hutang dengan siapa? Tahu tak apa? Hutang dengan Beng Rakyat. Kalau dulu dengan hutang dengan Bengali, sekarang hutang dengan Beng Rakyat, dengan Beng Muamalat, dengan Beng BSN, dengan Beng Mebeng. Macam-macam beng yang ada sekarang ni. Kalau dulu ada Bengali je. Sekarang hutang dengan macam-macam beng. Tuan-tuan, isu kahwin berhutang yang Piramli kritik zaman tahun 60-an dulu, berlaku lagi tak sekarang? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Saya ulang balik soalan. Isu yang Piramli kritik dalam movie Siniman Bujang Lapuk tadi, isu kahwin berhutang tadi, yang berlaku pada tahun 60-an tadi, berlaku lagi tak zaman sekarang, tahun 2020? Berlaku lagi tak? Ya, berlaku lagi, tuan-tuan. Masih lagi berlaku sekarang ni. Kan? Masih lagi berlaku. Saya pernah jumpa kes, tuan-tuan, masa nak bertunang dah mula buat hutang dah. Nak pertunangan tu dah mula buat hutang. Macam-macam. Yes, Piramli so intelligent. Kan, zaman Piramli, lu kritikan zaman Piramli tu masih lagi relevan sampai sekarang tahun 2022. Baik, soalan saya, tuan-tuan. Kalaulah dulu hantaran 1,000 agak-agak sekarang berapa? Kalau dulu hantaran 5,000 tu kalau dinilai zaman sekarang tahun 2022 ni berapa agak-agak? Siapa boleh jawab? Berapa agak-agaknya? Kenapa saya tanyakan? Sebab ada sebabnya. Bukan saya saja saya tanya, tuan-tuan. Agak-agaknya. Kalau 5,000 dulu, sekarang berapa? 10,000, 1,000 dulu berapa sekarang? Okey, saya tolong jawabkan. Okey, ni video tadi. Okey, tengok infografik ni. Nampak tak? Berapa nilai RM dialog Piramli pada zaman sekarang? Ini idea asal daripada kawan saya namanya Elias Masri. Video dia punya infografik ni saya modify. Nampak? Okey. Ingat lagi tak dalam filem Piramli tu ada babak 20 sen kan? 20 sen.
20% zaman tu sekarang lebih kurang RM4 ke RM8. Dengan kadar 5-6%. Filem ni tahun 57, bukan 50%, sorry tadi. Tahun 57 sampai sekarang tahun 2022 ni, 20% dulu lebih kurang RM5. Betul lah. Kalau anak-anak kita belanja sekarang ni, kalau dulu 20% cukup untuk belanja sehari, sekarang anak-anak kita belanja berapa? Lebih kurang RM5 sehari. Betul tak? Okey, baik. Mas kahwin sudah 1,000 tadi kan? Mas kahwin 1,000 tadi tuan-tuan, sekarang lebih kurang 20,000 ke 40,000. Bergantung. 5% lebih kurang 23,000. Kalau 6% lebih kurang 44,000 tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan. Agak-agaknya jiran Sudin tadi yang 5,000 tadi, agak-agak berapa? Jiran Sudin yang 5,000 tadi. Jiran dia 5,000 tau mas kahwin. Yang anak dah 3, hutang Bengali masih lagi tak habis bayar. 5,000 tu tuan-tuan. Sekarang dah jadi berapa? Tengok ni. Nampak tak? 100,000 ke 200,000 tuan-tuan. Masya Allah. Boleh tak tuan-tuan? Buat personal loan, nak kahwin 100,000. Lepas tu anak dah 3, masih lagi tak habis bayar. Anak 3 orang tadi, kalau tuan-tuan tengok dengan saiz budak-budak 3 orang tidur tadi, agak-agak dah berapa tahun dia beranak tu. Berapa tahun dah umur anak tu? Saya rasa lah mungkin lebih kurang 10 tahun lah. Mana kata tuan-tuan, dah 10 tahun kahwin pun hutang Bengali masih lagi tak habis bayar. Sorry. Jadi, tuan-tuan, kenapa saya tunjuk semua-semua ni? Agak kisah kenapa saya tunjuk semua-semua ni. Bukan saja-saja saya tunjuk tuan-tuan, saya nak relate kan? Saya nak relate tentang plan retirement kita tadi. Saya nak relate yang kita dah buat kiraan kita tadi. Okey, saya buka balik kiraan kita tadi. Kita buka balik whiteboard kita tadi. Okey. Okey. Saya nak relate benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi saya tanya, berapa kos sara hidup tuan-tuan? Ada yang jawab 10,000. Ada yang jawab 5,000. Ada yang jawab 4,000. Baiklah, kita ambillah 5,000. Kenapa saya ambil 5,000? Sebab 5,000 ni mudah kira. Okey. Katakanlah, sekarang, tuan-tuan perlukan 5,000. Sebulan 5,000 Okey, sekarang tuan-tuan perlukan 5,000 sebulan. Ni sebulan tau. Bukan setahun. Agak-agaknya lah, berapa yang tuan-tuan perlukan pada umur retirement nanti? Berapa? Siapa boleh tuan kirakan? Ada siapa nak kira? Saya ulang balik soalan. Katakanlah sekarang tuan-tuan perlukan sebulan 5,000. Sebulan 5,000. Berapakah yang tuan-tuan perlukan pada umur 60 tahun nanti? Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, kita kira sama-sama Okey. Okey, tengok betul Okey, tengok betul. Kalau sebulan, Kalau sebulan kita perlukan 5,000. Okey, 5,000 sebulan. Kali dengan 12 bulan, bersama dengan berapa? Setahun kita perlukan 60,000. Betul? 60,000. Nampak Saya tulis sekejap, saya besarkan sikit. Okay, saya padam balik. Okey, saya ulang balik Katalah sebulan kita perlukan RM5,000. Sebulan. Bermakna kalau kita nak kira setahun, dia akan jadi RM60,000. Betul? Betul? 60,000 setahun. Baik, tadi kita nak bersara pada umur 60. So, tempoh kita ada selama tempoh 30 tahun. Okey, baik, kita lukis balik ke bawah ni. Katalah pada umur 30, kita perlukan RM5,000. Okey. Agak-agaknya lah pada umur 40, berapa kos sara hidup tadi? Agak-agaknya lah pada umur 50 tahun, berapa kos sara hidup kita? Dan berapakah sara hidup pada umur 60 tahun? Berapa agak-agak? Siapa boleh tolong kira? Sekejap. Sorry. Okey, nampak? Nampak tak kenapa saya suruh buat kiraan ni? Nampak Kalau ikutkan dalam kiraan kita buat dalam filem Piramli tadi, daripada tahun 60-an sampai tahun 2022, nampak tak? Berapa kali ganda dia punya peningkatan dia. Katalah sekarang 5,000. Pada umur 40 agak-agak makin naik ke makin turun? Tuan-tuan?
Kalau sekarang kos sara hidup kita 5,000, 10 tahun akan datang, kos sara hidup kita akan makin meningkat ke makin menurun? Of course makin naik. Gagap berapa kali naik? Kalau sekarang 5,000, tuan-tuan, kalau sekarang 5,000 ni, pada umur sekarang 10 tahun akan datang berapa ribu agak? Kalau sekarang 5,000. Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Kalau sekarang 5,000, 10 tahun akan datang berapa ribu? 2 kali ganda. Jadi 10,000 lah. 10,000 kat sini. Wow. Pada umur 50 berapa? 20,000. Tinggi sangat pula. So takkan umur 60, 40,000. Okey. Tak apalah, kita adjust sikit. Katakanlah sini 5,000, sini kita ambil lah 7,500. Sini kita ambil 10,000. Sini kita ambil 12,000. Boleh? Menasabah tak? Menasabah tak figure ni? Okey, baik. Tak apa. Tuan-tuan boleh buat keran sendiri. Sebab yang ni hanya simulasi saja, contoh saja kalau sekarang umur 30. Kalau sekarang kos sara hidup 5,000. Baik. Kita andaikanlah, kita ambil lah. Dalam masa 30 tahun dia tak naik banyak, mungkin akan ada kos yang dah kurang. Contohnya, mungkin dah habis hutang kereta dah habis, hutang rumah dah habis, apa lagi? Hutang PTPTN dah habis, anak-anak dah habis belajar. Katalah bukan jadi 12,000, kita andaikan pada umur 60 kita hanya perlukan 10,000 saja. Jadi tuan-tuan, soalan saya seterusnya ialah daripada umur 60, kita nak bersara pada umur 60 sampai ke tempoh kita meninggal dunia, tempoh kita bersara nanti, katalah kita ambil 75 tahun. Kan tadi kita dah kira kan 75 tahun. Ingat lagi? Saya ambil timeline yang ni pula. Timeline yang kedua ni. Okey, tak apa, kita besarkan kat sini. Kalaulah sebulan kita perlukan 10,000 sebulan. So, berapakah yang kita perlukan dalam masa 15 tahun ni? Cuba kira. Ada siapa boleh kira? Berapa? Saya ulang balik soalan. Kalaulah sebulan pada umur 60 kita perlukan 10,000, berapakah jumlah yang kita akan perlukan selama tempoh 15 tahun ini? Selepas bersara kita pada umur 60 tahun. Sampai umur 75 tahun. Siapa boleh tolong kirakan? Dah kira belum? Dah kira? Okey. Kalau tak kira, tak apa. Kita buka calculator. Mana calculator? Okey. Sebab ada yang kira silap ni. Ada dah jawab. Alhamdulillah. 1.5, 1.8. Okey, baik. Tak apa, kita kira sama-sama. Kalau sebulan kita perlukan 10,000. Sorry, selajak kosong pula. Okey. Pertama sekali kita kali dengan 12. Bermakna 120,000 setahun kita perlukan. Selepas bersara nanti. Setahun kita perlukan 120,000. Bermakna kalau kita nak bersara selama tempoh 15 tahun, kita perlukan berapa banyak? Dah ada pun dah jawab. Yang jawab 150,000 tu mungkin silap kira tu. Dia ambil 10,000 kali 15. Saya tahu ada yang dapat 1.5 juta, ada yang dapat 150,000. Itu silap tu. Tuan-tuan tak kali betul-betul. Tuan-tuan tak kali dengan 12 bulan. Dia kena kali dengan 12 bulan. Dia akan dapat jawapan 1.8 million. So, jawapannya ialah 1.8 juta. Inilah dana persaraan yang tuan-tuan perlukan kalau tuan-tuan nak bersara pada umur 60 tahun. Kalau sekarang kos sara hidup 5,000. Dengan andaian kos sara hidup pada umur 60 tahun adalah 10,000. 10,000 sebulan. Okey, nampak? Jadi, menjawab soalan topik kita pada hari ini, bersara sebagai jutawan, keperluan ataupun kehendak, tuan-tuan dapat jawapan belum? Dapat jawapan? Dapat jawapan belum? Keperluan ataupun kehendak? Keperluan ke kehendak ni? Yes, keperluan. So, tuan-tuan, nak tak nak memang kita kena sediakan dana 1 juta. Bukan 1 juta, tuan-tuan. Kalau ikut tadi, berapa? 1.8 juta. Dan untuk bersara, tuan-tuan, untuk dapatkan 1.8 juta ni ada 2 instrumen penting yang tuan-tuan kena ada.
Pertama, tuan-tuan kena ada simpanan. Dan yang kedua, tuan-tuan kena ada instrumen untuk pelaburan. Tuan-tuan kena bezakan antara simpanan dengan pelaburan. Simpanan, tuan-tuan, ialah tempat yang ada 3 ciri ni. Okey, dengar betul-betul Simpanan mesti ada 3 ciri ni. Pertama, ia mestilah mudah cair. Bermakna kita letak, itu ciri simpanan pertama sekali ialah mudah cair. Okey. Yang kedua, tuan-tuan, simpanan mestilah tidak ada sebarang kos dan tidak ada sebarang risiko. Inilah 3 ciri simpanan. Saya ulang balik. Pertama, tidak ada sebarang kos. Kedua, tidak ada sebarang risiko. Dan yang ketiga ialah mudah cair. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita sebut simpanan ini, pertama tidak ada kos. Mana kalau kita letak 1,000, kita tak perlu bayar apa-apa tambahan. Ataupun tak dikenakan sebarang charge daripada 1,000 yang kita letak tadi. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada sebarang risiko. Bermakna kita letak 1,000, kalau kita biar sampai bila-bila pun, 1,000 itu tidak akan terusik walaupun 1 sen. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, mestilah mudah cair. Bermaksud apa? Bermaksud bila kita simpan, dia boleh dikeluarkan. Contoh macam simpan dekat SB. Contoh macam simpan dekat tabung haji. Contoh macam simpan dekat bank. Kita letak, kita boleh keluarkan. Itulah fungsi simpanan. Dan bila sebut simpanan, jangan letak banyak sangat. Cukuplah sekadar 3 ke 6 bulan gaji. Contoh kalau gaji kita 5,000 sebulan. Kalau gaji kita 5,000 sebulan, kita letaklah dalam simpanan kita at least 15,000 ke 30,000. Dan fungsi simpanan adalah untuk kecemasan. Sebab tu sangat penting elemen mudah cair tadi. Dan yang kedua, kalau kita nak perancangan untuk pelaburan, untuk persaraan tu, selain daripada simpanan, kita perlu buat pelaburan. Dan apakah beza antara pelaburan dengan simpanan? Contoh analogi mudah saya bagi tahu. Kalaulah simpanan itu bawa basikal, pelaburan bawa motosikal. Itu bezanya. Kalau kita bawa basikal, kalau kita dah biasa bawa basikal, mudah tak untuk kita buat pelaburan? Kalau kita mudah bawa basikal, mudah tak untuk kita bawa motosikal? Mudah ke tak mudah? Of course, mudah, betul tak? Saya ulang balik. Kalau kita biasa bawa basikal, katakanlah kita biasa kayuh basikal, lepas tu belajar naik motosikal. Mudah ke susah? Of course, mudah. Sebab kita dah biasa pegang handle 2, biasa imbangkan, bawa kenderaan tayar 2. Jadi bila kita nak bawa nak balancing, jadi kita bila bawa motosikal jadi lebih mudah. Cuba bayangkan, katalah kita tak pernah bawa pun basikal ni. Tak pernah bawa basikal. Kan? Tak pernah naik basikal. Tiba-tiba terus naik motosikal, agak-agak apa jadi? Apa jadi agak-agaknya? Kalau kita tak pernah naik basikal, terus tiba-tiba kita naik motosikal, apa jadi? Of course, tak boleh nak balance. Tak biasa kita nak pegang steering. Steering pula. Nak pegang handle. Kan? Kita tak biasa nak buat balancing naik basikal. Of course, kalau terus naik motosikal, kita akan kemalangan. Kita akan terbabas. Kita akan langgar longkang. Kita akan langgar tiang. Dan sebagainya. Begitulah juga ibaratnya simpanan dengan pelaburan tadi. Bila kita sebut simpanan, of course simpanan lebih mudah daripada melabur. Sebab apa? Melabur ini tidak ada 2 ciri yang ada pada pelaburan simpanan tadi. Simpanan tadi ada 3 ciri kan? Tidak ada sebarang charge, tidak ada sebarang risiko dan mudah cair. Pelaburan tidak ada 2 ciri pertama tadi. Iaitu pelaburan mesti ada charge. Mana-mana pelaburan pun mesti ada charge. Dan yang kedua, bila sebut tentang pelaburan, mesti ada risiko. Itu ciri yang paling penting yang membezakan antara simpanan dengan pelaburan yang tak ramai orang perasan. Kadang-kadang ada orang sekali humban je. Simpanan, pelaburan, kadang-kadang sekali dengan takaful pun letak sekali. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang kata ada ejen takaful promote. Saya bukan anti takaful sebab saya pun ejen takaful juga. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada ejen yang promote takaful sebagai instrumen untuk simpanan dan pelaburan. Itu adalah salah sama sekali. Sebab apa? Bank negara pun dah bagi dah statement. Dah keluarkan satu infografik, dia bagi tahu takaful dan insurans adalah instrumen untuk perlindungan, bukan untuk simpanan dan bukan untuk pelaburan.
Bila sebut pelaburan adalah pelaburan yang boleh menggandakan duit kita. Contoh macam pelaburan saham. Contoh macam pelaburan unit trust. Contoh macam pelaburan emas. Contoh macam pelaburan kripto. Itu adalah contoh-contoh pelaburan untuk kita menyediakan dana untuk untuk retirement kita nanti. Tuan-tuan boleh letak tabung haji, boleh dekat SB. Tetapi kena ingat, tabung haji, ASB, bank, dia ada limit dia. Kan? Sebab dia mudah, dia tidak ada risiko, betul tak? Kalau tuan-tuan letak duit kat SB, contohnya. Tuan-tuan letak 100,000. Akan ada tak risiko untuk duit 100,000 hilang? Tak ada. Dalam masa sama, akan ada pulangan. Tiap tahun akan ada pengisytiharan pendapatan untuk SB. Contohnya macam 5%, 6% tiap-tiap tahun. Dan itu adalah simpanan yang selamat. ASB antara simpanan yang selamat. Tabung haji antara simpanan yang selamat. Selamat macam mana? Maksudnya, duit tersebut takkan susut walaupun 1 sen. Kan? Tidak akan ada lagi, tak pernah dengar lagi orang hilang duit dekat SB ni. Kan? Tak pernah dengar, saya dengar orang hilang duit dekat tabung haji, tak pernah dengar lagi. Tapi bila sebut tentang pelaburan, dia mesti ada risiko. Dan bila sebut pelaburan, dia ada potensi yang lebih tinggi. Dan bila sebut tentang pelaburan, tuan-tuan jangan terpengaruh dengan skim-skim mengarut kat luar sana. Kadang-kadang ada yang bagi tahu, oh, aku punya pelaburan ni boleh bagi pulangan lebih tinggi daripada SB. Pernah dengar tak tuan-tuan? Kan? Dia kata pelaburan ni boleh bagi lebih tinggi daripada SB, boleh lebih tinggi daripada tabung haji. Tak payah letaklah kat tabung haji. Tak letaklah dekat SB. Tak letaklah dalam bank. Aku punya pulangan pelaburan aku lebih tinggi, tuan-tuan. Kalau adalah mana-mana pelaburan yang bagi jaminan macam tu, percayalah tuan-tuan, saya berani jamin 99.99% itu adalah scam. Itu adalah skim cepat kaya. Itu adalah skim too good to be true. Sebab itu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan belajar untuk pelaburan, tuan-tuan kena belajar untuk menyimpan tadi. Kalau kita nak simpan pun susah, nak simpan 10% sebulan pun susah, nak simpan RM100 sebulan pun susah, apatah lagi tuan-tuan nak melabur dalam pelaburan-pelaburan yang berisiko tadi. Kan nak melabur dalam unit trust, nak melabur dalam emas, nak melabur dalam cryptocurrency, nak melabur dalam saham, lagi tinggi risiko mereka. Lagi tinggi risiko yang tuan-tuan terpaksa hadapi. Sebab itu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan mula melabur, tuan-tuan kena mulakan dengan simpanan. Supaya tuan-tuan bila tuan-tuan melabur, tuan-tuan gunakan duit lebih daripada simpanan tadi. Barulah mudah tuan-tuan nak kumpulkan 1.8 juta tadi. Kalau tuan-tuan buat pelaburan yang tuan-tuan letak pelaburan 10, boleh katalah kita andaikan 10% setahun. Kan melalui saham ke, melalui emas ke, tapi kena ada strategi lah. Kena ada ilmu. Baik, ada baki masa lebih kurang 10 minit lagi. Okey, saya nak kongsikan ada 7 langkah penting. Ngaji saya letak dekat hujung ini sebab supaya tuan-tuan nampak gambaran kasar tadi. Sebab kalau saya letak awal-awal, tuan-tuan akan hilang tentang gambaran kasar tadi. Bila saya ceritakan tentang analogi pergi ke overseas, analogi persediaan tadi, tuan-tuan boleh nampak, oh, aku kena buat macam ni. Oh, kenapa aku kena ada macam ni? Baik. Dan sebenarnya sebahagian yang saya 7 step tadi dah saya kongsikan tadi. Cuma yang untuk akhir 10 minit yang berbaki ini, saya kongsikan ada 7 langkah. 7 langkah untuk tuan-tuan buat persediaan untuk retirement ataupun sebenarnya 7 langkah ini tak sebenarnya untuk retirement. Untuk jadi jutawan tadi kan, untuk kewangan secara umumnya. Okey. Pertama tuan-tuan kena ada matlamat. Kan, saya pun dah sebut tadi kan. Kan topik kita lah tentang persaraan. Jadi, tuan-tuan kena ada matlamat persaraan. So, matlamat persaraan ni tuan-tuan kena letakkan spesifik. Bila tuan-tuan nak bersara? Berapakah kos persaraan tuan-tuan? Contoh macam tadi, tuan-tuan bersara pada umur 60, tuan-tuan kena ada 1.8 juta. Ini matlamat penting kalau tuan-tuan nak rancang untuk persaraan. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila tuan-tuan dah ada matlamat, tuan-tuan kena tambah ilmu keuangan. Ini yang kedua. Okey, yang kedua, tuan-tuan kena tambah ilmu keuangan. Kena tambah melalui pembacaan. Tuan-tuan kena tambah melalui baca buku, datang program. Contoh macam tuan-tuan hadir hari ini pun dah bagus. Dah satu usaha yang bagus. Tuan-tuan juga boleh follow influencer-influencer tentang keuangan. Boleh follow guru-guru keuangan dekat Facebook, dekat Telegram, dekat Twitter, dekat TikTok dan sebagainya. Supaya posting-posting mereka sentiasa tuan-tuan hadam. Setiap tuan-tuan buka Facebook, nampaklah posting-posting pasal keuangan, pasal saham, pasal emas, pasal kripto, pasal SB dan sebagainya.
Taklah buka TikTok nampak joget-joget je kan. Buka Facebook nampak bendera politik je kan. Buka Twitter duk maki sana maki sini. So bila tuan-tuan follow blog-blog kewangan, Facebook kewangan ini, tuan-tuan akan tambah ilmu kewangan setiap hari. Okay, itu tip yang kedua. Okay, ramai orang skip kedua ni. Ramai orang tu skip step yang keempat. Apa dia step yang ramai yang skip step kedua dengan step ketiga. Okay, kita sekarang dekat step kedua. Okay, step ketiga apa? Step ketiga tuan-tuan, bila tuan-tuan dah ada target, bila tuan-tuan dah ada ilmu kewangan, dah ada habit kewangan, dah ada knowledge tentang kewangan, dah ada financial literacy yang baik, yang ketiga kena buat plan tindakan. Ini yang ketiga. Kena buat plan tindakan. Plan tindakan ni macam ni, contohnya sekarang umur 30. Tuan-tuan nak bersara pada umur 60 ni. Tuan-tuan dah kena buat. Pada umur 60 kena ada 1.8 juta. Jadi berapa yang kena ada pada umur 50? Berapa yang kena ada pada umur 40? Berapa yang kena ada pada umur 31 tahun depan contohnya. Tuan-tuan kena ada perancangan, ada plan tindakan, kena bertulis. Plan tindakan tu kena bertulis. Kena bertulis. Kenapa perlu bertulis? Supaya tuan-tuan boleh follow. Boleh follow apa nak buat selepas ni. Okey. Itu step ketiga. Ramai orang terlepas pandang step ketiga ni. Step kedua, step ketiga ramai orang terlepas pandang. Step pertama ramai, insya-Allah saya yakin semua orang ada. Semua ada matlamat. Semua orang ada target. Kan? Saya yakin semua orang nak jadi jutawan. Semua nak bersara dengan status jutawan. Tapi tak ramai yang mulakan dengan ilmu kewangan. Tak ramai yang buat plan tindakan. Terus pergi yang keempat. Apa dia keempat? Yang keempat barulah kita fokus kepada tambah pendapatan. Tambah pendapatan. Yang keempat ialah tambah pendapatan. So, bila tambah pendapatan ini, bila tuan-tuan dah ada plan tindakan, tuan-tuan tahu apa pendapatan yang tuan-tuan tambah. Kat mana nak tambah pendapatan. Berapa banyak pendapatan yang perlu tambah untuk capai 1 million tadi. Itu step yang keempat. Lepas step yang keempat, barulah pergi step yang kelima. Step kelima, manage expenses. Kenapa saya cakap manage expenses? Sebab kadang-kadang ada orang, income bertambah ni. Katalah sekarang 2,000. Lepas dia dah belajar, income bertambah jadi 3,000. Tapi malangnya, bila tambah income 3,000, expenses dia jadi daripada 1,900 naik kepada 2,900. Dia pun tambah lagi pendapatan jadi 4,000. 4,000 pendapatan, expenses naik jadi 3,900. Pendapatan naik 5,000, expenses jadi 4,900. Lama-lama, walaupun income bertambah, tapi expenses pun turut naik, menyebabkan mereka terperangkap dalam middle class trap. Kan? Bila pendapatan meningkat, gaya hidup pun meningkat. Perbelanjaan pun meningkat. Jadi, masalah ketika gaji 2,000 tetap berlaku ketika gaji 5,000. Masa gaji 2,000 tak cukup duit nak simpan, masa gaji 5,000 pun, gaji 5,000 pun tak mampu nak buat simpan RM100 sebulan. Masalah yang berlaku pada gaji 2,000 tetap berlaku pada orang yang bergaji 5,000, iaitu tak ada duit simpanan. Sebab itu, perlu ada strategi step yang kelima ni. Kan? Step yang kelima, kena manage expenses. Bukan cut expenses, kena manage. Sebab ramai orang bukannya memenuhi keperluan hidup, tapi banyak orang memenuhi gaya hidup. Okey, itu step yang kelima. Step yang keenam, selepas kita berjaya tambahkan pendapatan, manage expenses, contohlah, katalah gaji 2,000, kita belanja 1,900. Naik gaji 3,000, kita berjaya manage expenses tak jadi tinggi sangat, naik 2,000 saja. Masa gaji 3,000, expenses 2,000. Masa gaji 4,000, mungkin expenses 2,500. Masa gaji 5,000, expenses 3,000. Jadi, ada lebihan yang banyak. Nampak tak? Gaji 5,000, expenses 3,000. Jadi, ada lebihan 2,000, barulah kita boleh step yang kelima. Step yang kelima apa dia? Saya sebut tadi, iaitu simpan dan labur. Simpan dan labur. Kena ada dua perkara ni. Simpan dan labur. Itu step yang keenam. Dan akhir sekali yang ketujuh, bila kita dah berjaya simpan dan berjaya labur, maka harta kita akan bertambah. Maka kita ada keperluan untuk step yang ketujuh, iaitu kena ada defense. Kena ada pertahanan terhadap kewangan kita. Apa dia? Ada 4 perkara. Pertama ialah perancangan pusaka. Kena buat wasiat, kena rancang untuk wakaf, kena rancang untuk faraid, itu perancangan pusaka. Yang kedua, perancangan untuk takaful. Supaya kalau berlaku apa-apa musibah, kematian, lumpuh, sakit ketika masuk hospital, kita ada backup plan. Takaful ialah backup plan, tuan-tuan. Takaful ialah plan B. Dalam kewangan kita, takaful ialah plan B.
Plan A apa dia? Plan A nak retire tadilah. Plan A kita nak retire, plan A kita nak jadi jutawan, plan A kita nak beli rumah, nak beli kereta, itulah plan A. Takaful ialah plan B. Jangan rancang persaraan gunakan takaful, tapi jadikan takaful sebagai backup plan untuk persaraan kita. Kalau berlaku kematian, kalau berlaku lumpuh, kalau berlaku sakit tikal, kalau berlaku masuk hospital tadi. Okey, itu yang kedua dalam defense financial kita. Yang ketiga, kena ada juga perancangan untuk cukai. Jangan lari daripada cukai, tuan-tuan. Ada yang pernah jumpa datang pada saya, ada kes, dia tak bayar cukai, akhir sekali dia kena datang sekali, SJDN datang, habis berpuluh-puluh ribu dia kena bayar. Itu yang ketiga. Dan akhir sekali ialah paling penting, sedekah dan juga wakaf. Sedekah dan juga zakat. Sedekah, zakat kena ada. Kena pastikan zakat kita tiap tahun bayar. Cukup haul bayar, cukup nisab bayar. Dan dalam masa sama, bila hati kita dimurahkan rezeki, kena banyakkan bersedekah. InsyaAllah makin banyak kita memberi, makin banyak kita bersedekah, Allah bergandakan. Itu satu miracle yang kadang-kadang tak boleh dikira dengan kalkulator logik kita. Tak boleh dikira dengan akal kita. Bagi, rupanya Allah bagi lagi banyak pada kita. Kalau ikut logik manusia, kalau ada 10, tolak 3, tinggal 7. Tapi dalam logik Allah Subhanahu Wa Taala ada 10 tolak 3, mungkin Allah tambah 30 lagi. Itulah kelebihan bersedekah, berzakat dan sebagainya. Baik. Jadi sebenarnya dah sampai di penghujung rancangan untuk slot saya, dan selepas ini saya difahamkan ada lagi sesi soalan jawab, ada sesi soalan jawab daripada penonton, ada pop quiz daripada pihak penganjur untuk hadiah istimewa kepada rakan-rakan yang menonton pada hari ini. Ya, jadi itu sajalah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cik Puan Ayatul Adnin. Baiklah, Encik Afian. Kita teruskan dengan sesi soal jawab dari penonton. Baiklah, kalau sekiranya tuan-puan ada soalan, boleh lagi menanyakan kepada Encik Afian. Kita ada banyak lagi masa. Dan soalan yang pertama, Encik Afian, daripada Tuan Muhammad Syamzuri. Adakah aset boleh dikatakan ataupun dikategorikan sebagai dana persaraan? Macam mana tu, Encik? Okey, baik. Terima kasih atas soalan tadi. Pertama sekali kita kena define apa yang dimasukkan dengan aset tadi lah. Kan? Baik, bila sebut aset, mungkin yang dimasukkan oleh penanya tadi merujuk pada rumah mungkin, kan? Aset dalam bentuk rumah, aset dalam bentuk hartanah, kan? Sebenarnya bila sebut aset ni, aset sebenarnya bukan setakat rumah, bukan setakat kereta. Aset, kalau tanya saya, kan, aset ni apa saja yang boleh convert kepada RM. Kan, apa saja yang boleh convert kepada RM. Kan. Contoh macam rumah, kita boleh jual rumah, betul tak? Kan. Kereta, kita boleh jual kereta. Apatah lagi kalau duit SB yang memang boleh mudah tunai, kan. Itu ialah aset cair. Ada juga aset untuk aset beku. Macam rumah tadi aset beku, kereta aset beku, betul. Macam saham, aset juga, kan, aset cair. Jadi first kali kita define aset lah. Mungkin yang petanya tadi merujuk pada aset dalam bentuk aset buku kot, kan. Saya tak sure lah soalan tadi spesifik merujuk pada aset macam mana. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut nak terancang untuk pasaran ni, ialah kita nak fokus selepas bersara nanti kita ada rumah untuk kita duduk, betul? Dan kita ada duit untuk kita belanja. Untuk kita beli makan, untuk beli minum. Sebab tu kita buat kiraan tadi, kita perlukan 1.8 juta. Kan, 1.8 juta bersama dengan 10,000 sebulan. Itu kita andaikan 30 tahun akan datang tu. Kalau lah peningkatan gaya penantang kos hidup meningkat 1 kali ganda dalam masa 10 tahun, dia akan jadi lebih daripada 10,000 sebulan dan lebih pada 1.8 juta yang kita kira tadi. Jadi aset memang benda penting untuk kita pastikan kita dapat gunakan ketika kita bersara nanti. Dan kita kena ingat, contohnya kalau kita ada aset rumah. So rumah, kalau kita nak rancang untuk persaraan, rumah itu ada 2. Satu, rumah untuk kita duduk, kan? Rumah yang kita boleh duduk lah, kan, yang kita boleh duduk. Dan bila kita sebut rumah yang kita duduk ni, tak semestinya rumah besar, tuan-tuan. Tak semestinya kena ada rumah banglo, ada 8 bilik, ada kolam renang. Kalau kita dapat mulakan, kalau kita dapat plan, dapat rumah untuk kita duduk suami isteri, duduk berdua pun dah okey dah sebenarnya. Kan? Yang penting kita ada tempat untuk kita duduk. Itu pertama. Yang kedua, rumah juga sesuai dijadikan sebagai satu alat pelaburan untuk kita dapatkan income tiap-tiap bulan. Iaitu daripada rumah sewa. Contoh kita beli rumah hari ini,
Mungkinlah, katalah kita beli rumah harga 200,000. 200,000 tak dapatlah rumah teres. Kalau kat KL ni, mungkinlah dapat rumah flat, dapat rumah apartmen 200,000, 200,000, 300,000 contohnya. Yang kita boleh sewakan. Kalau hari ni contohnya, kalau kita katalah kita beli rumah harga 200,000. Ni contoh saja. Kita bayar installment 1,000 sebulan. Dalam masa sama, kita sewakan juga 1,000 sebulan. Kita tak dapat langsung passive cash flow kat situ. Tapi dalam masa jangka panjang, rumah tersebut pertama akan naik harganya, betul tak? Rumah yang kita beli hari ni 200,000, agak-agak 30 tahun datang, rumah tu harga meningkat ke ataupun harga sama je? Of course lah meningkat, betul? Yang kedua, katalah hari ni kita sewakan rumah tersebut 1,000. Agak-agaknya lah 30 tahun akan datang, 30,000, 1,000 sebulan tadi, adakah meningkat ataupun menurun? Of course. Kalau ikut trend yang ada, dalam masa jangka panjang, sewa pun makin meningkat. Dan yang ketiga, kita bayar installment 1,000 sebulan, lama-lama rumah tadi kita akan jadi milik kita, betul? Jadi tuan-tuan, rumah pun adalah salah satu aset untuk retirement melalui cara untuk kita dapatkan income selepas retire nanti. Katalah kita dah bayar 30 tahun. Dah bayar, dah habis dah tempoh hutang kita dengan bank. Dan kemudian kita masih lagi kita dapat sewakan mungkin 10 tahun, 30 tahun datang dapat 1,000 naik kepada 2,000. Bermakna kita dah habis dah installment, ansuran kita dah habis setiap bulan. Dalam masa sama 2,000 dapat income pada kita sebagai dana untuk persaraan. Itu baru satu biji rumah. Kalau kita ada 10 biji rumah, ini contoh saja, dah ada 10 biji rumah, mana 2,000 kali 10. Ini saya ceritakan secara anggarannya, cara kasarnya, cara yang cantiknya perancangan tadi. Itu sebab kena ada step yang kedua tadi. Kena ada ilmu kewangan dan kena ada plan tindakan. So, itu kena ada ilmu dan kena ada plan tindakan. Supaya kita kena aware juga. Kadang-kadang kalau kita dengar saja macam best beli rumah sewakan. Tapi di sebalik itu pun banyak benda-benda pening. Kan, nak cari penyewa, dapat penyewa daripada neraka, kan, nak jaga maintenance, nak keluar deposit, kan, nak itu ni macam-macam benda yang kita kena prepare, yang kita kena hadap bila kita nak jadi penyewa ni, nak penyewa pula, nak sediakan rumah untuk disewakan. Okey, harap terjawablah soalan daripada penanya tadi. Terima kasih. Baiklah, sangat jelas ya penjelasan Encik Afian seperti tadi. Semoga Tuan Muhammad Syamzuri terjawab persoalan Tuan Muhammad Syamzuri sebentar tadi. Soalan yang kedua untuk Encik Afian iaitu daripada Tuan Zafran. Saya merancang mempunyai 1 juta dalam EPF semasa bersara dengan anggaran dividen EPF 5% setahun. Saya anggarkan saya dapat belanja RM4,000 sebulan hasil dari dividen sahaja tanpa usik duit 1 juta tu. Dan saya rasa dah cukup RM4,000 untuk saya semasa bersara nanti. Apa pendapat Tuan Afian berkenaan dengan situasi Tuan Zafran kita ni? Okey, bagus. Soalan ni bagus. Maknanya Tuan Zafran ni dia dah buat betul-betul pengiraan ni. Baik, katalah saya buka calculator je. Saya buka je calculator mana ni. Compound interest calculator. Okey. Nampak tak ni? Kalau tak nampak tak apa, saya buat kiraan sendirilah. Kalau kita ada 1 juta, kalau ikut dalam ni, kalau ikutnya patutnya cukup lah kan? Kalau kita ada 1 juta, sejuta dalam akaun, 1 juta. Okay, 1 juta kali andaian lah. Andaian katakanlah 1 juta tadi, kita dapat anggaran 6%. Kan? Kali 6%. 60,000 bagi dengan 12 bulan, lebih kurang 5,000 sebulan. Kalau perancangan tu berjaya, memang dapatlah. Mana kata dengan 1 juta tadi, kan? Mana kata 1 juta tadi, kita boleh dapat, katalah kita letak dekat tabung haji contohnya atau SB. SB ada limit lah, katalah akan datang mungkin kerajaan dah naikkan limit daripada 200,000 naik 300,000. Sebab sekarang ni pun dah ada ura-ura kan, dah ada dalam belanjawan lepas untuk naikkan limit SB daripada 200,000 kepada 300,000 kan, harap-harap. Betul. Walaupun kerajaan baru nanti masih lagi dikekalkanlah kan. Mungkin 30 tahun datang daripada limit 300,000 naik 400,000, naik 500,000, 1 juta. Jadi kalau kita letak 1 juta, tiap-tiap tahun dapat 5%, insya-Allah untuk 4,000 sebulan kira lebih dah cukup lah. Cuma Tuan Zafran kena ingat satu benda. Kan? Pertama, 40 akan, saya tak pasti umur Tuan Zafran berapa sekarang. Kalaulah sekarang ni 4,000 sebulan mungkin cukup. Kan, katalah dah ada 1 juta sekarang. Kan? Dan 1 juta tu tuan-tuan nak belanjakan 4,000 sebulan mulai sekarang. InsyaAllah cukuplah. Tapi kalau bersara itu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, saya tak fikir 4,000 tu masih memadai.
Mungkin kena lebih lagi. Mungkin kena jadi, dah tak jadilah 4,000. Mungkin jadi 8,000. Mungkin jadi 10,000. Apapun, apa yang Tuan Zafran ajukan tadi, satu perancangan yang bagus. Mana kata dah rancang supaya ada 1 juta dalam EPF. Okay, bila sebut tentang EPF ni tuan-tuan, mungkin apa yang saya kongsikan ni sedikit sensitif lah. Kan? Sebab sekarang ni pun, EPF pun dijadikan modal politik. Kan? Masa PKP baru ni pun dah banyak kali EPF dikeluarkan. Ada I Sinanya, I Prihatinnya, I Love You dah macam-macam I lagi. Ketika zaman PKP itu dah keluar. Dan sekarang ni memang duit dalam KSP dah semakin susut. Dah makin susut. Jadi bagus sangat Tuan Zafran merancang untuk bersara gunakan duit EPF tu. Sebab apa tuan-tuan? Saya beritahu macam ni. Sebabnya berdasarkan statistik yang pernah berdasarkan fakta yang pernah dikongsikan oleh EPF sendiri, kan, oleh bekas CEO EPF sendiri, dia bagi tahu ramai yang keluarkan duit EPF untuk melabur, okey. Ramai yang keluarkan duit EPF untuk melabur, tapi pulangan pelaburan tersebut tak sama dengan pulangan EPF. Lebih rendah daripada pulangan EPF. Ramai yang macam tu. Lebih kurang 40%. Dan 40% lagi dapat lebih kurang sama saja dengan EPF. Contohlah, saya tahu EPF boleh keluarkan. Tuan-tuan tahu kan EPF boleh keluarkan untuk pelaburan. Tapi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan keluarkan duit EPF untuk pelaburan, tuan-tuan kena ada ilmu kewangan supaya tuan-tuan tidak melabur di tempat yang salah. Sama juga tuan-tuan nak keluar duit ASB untuk melabur. Sama juga tuan-tuan nak keluarkan duit tabung haji untuk melabur. Tuan-tuan kena hati-hati. Sebab dalam banyak kes yang keluarkan duit daripada ASB, yang keluar duit daripada tabung haji, yang keluarkan duit daripada EPF, pulangan mereka kadang-kadang tak lebih banyak pun daripada pulangan yang kalau duit itu dibiarkan saja di EPF, di tabung haji ataupun di ASB. Sebab apa? Sebab ramai orang kat luar sana, skamer-skamer yang mencari peluang-peluang nak keluarkan duit tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena, sebab tu dalam perancangan 7 step tadi saya sebut, yang pertama kena ada matlamat, yang kedua sebelum buat tindakan kena ada ilmu. Kena ada ilmu pengetahuan kewangan. Dan kemudian ada pelantikan supaya kalau adalah offer-offer daripada orang lain nak melabur, kita ada ilmu. Supaya kita melabur di tempat yang betul-betul kita ready, betul-betul kita ada ilmu. Okey, harap terjawab soalan Tuan Zafran. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Afian sekali lagi. Penjelasan yang sangat menarik. Semoga terjawab soalan Tuan Zafran sebentar tadi. Baiklah, setakat ini saya rasa itu sahaja soalan daripada penonton. Tibalah ke sesi penggulungan. Sekiranya Encik Afian ada kata-kata terakhir atau pesanan ataupun mungkin tips ringkas buat peserta kita pada hari ini. Baik, terima kasih Cik Puan Ayatul Anin. Baik, untuk rakan-rakan semua yang menonton pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan masih tak terlambat untuk saya minta tuan-tuan untuk kongsikan video ini yang menonton melalui Facebook terutamanya, dapat tuan-tuan kongsikan lagi dan lagi kepada rakan-rakan lain. Dan yang kedua tuan-tuan, waktu terbaik, okay, saya nak kongsikan satu pepatah Cina. Kan? Untuk akhir ni saya nak kongsikan satu pepatah Cina. Waktu terbaik untuk kita menanam pokok ialah 10 tahun yang lepas. Kenapa? Sebab waktu terbaik itu kalau kita dah tanam 10 tahun lepas, hari ini kita dah dapat hasilnya. Kan? Hari ini kita dapat buahnya. Hari ini kita dah boleh makan buah dan hasilnya tadi. Tapi waktu tersebut dah berlalu. Jadi waktu yang kedua terbaik untuk menanam pokok ialah bila? Sekarang. Itu kata pepatah Cina. Saya ulang balik. Waktu terbaik untuk menanam pokok ialah 10 tahun yang lepas. Dan waktu kedua terbaik ialah sekarang. Samalah juga tuan-tuan. Waktu terbaik untuk rancang persaraan. Waktu terbaik untuk rancang persaraan ialah 10 tahun lepas. Waktu terbaik untuk rancang untuk pelaburan ialah 10 tahun yang lepas. Waktu terbaik untuk rancang untuk simpanan ialah 10 tahun yang lepas. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dah mulakan 10 tahun lepas, kalau tuan-tuan simpan RM100 sebulan, hari ni at least tuan-tuan dah ada RM120,000. RM120,000. Tuan-tuan kira sendiri kan? Kalau hari ni, kalau tuan-tuan dah mulakan RM12,000. Kalau tuan-tuan dah mulakan RM100 sebulan, mulai 10 tahun lepas, bermakna hari ni tuan-tuan dah ada at least RM12,000 simpanan. Itu tak termasuk dia punya profit. Tak termasuk dia punya keuntungan lagi. Kalau masuk mungkin cecah RM15,000, cecah RM20,000. Kalau tuan-tuan dah mulakan 20 tahun lepas, mungkin dah cecah RM30,000, RM40,000 dah hari ni. Dengan RM100 sebulan. Tapi mungkin masa tersebut dah berlalu dan tuan-tuan tak sempat nak buat. Jadi bilakah waktu kedua terbaik? Tak lain tak bukan ialah sekarang. Selepas saja pada habis slot ni,
tuan-tuan dah mula ambil tindakan untuk mulakan simpanan, tuan-tuan dah mulakan untuk ambil tindakan untuk mulakan pelaburan, dah mulakan untuk cari ilmu, untuk belajar ilmu-ilmu kewangan, untuk beli buku-buku kewangan, untuk baca buku-buku kewangan, untuk datang program-program kewangan. Dan saya difahamkan SMB buat program macam ni secara berkala. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu ada. Dan yang terdekat ini ada pula program Masam. Saya pun insyaAllah akan ke sana. Program Minggu Saham Amanah Malaysia yang akan diadakan di Port Dickson pada minggu satu lagi. Seminggu selepas pilihan raya kan? Betul. Jadi saya galakkan tuan-tuan untuk tambahkan lagi ilmu kewangan, datanglah program-program macam ni supaya ilmu kewangan kita sentiasa bertambah. Bila ilmu kewangan kita bertambah, maka kita punya pandangan tentang kewangan akan berbeza berbanding sebelum ni. Kita nampak benda yang orang lain tak nampak. Kita nampak benda yang selama ni kita tak nampak. Itulah pentingnya ilmu kewangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Encik Afian Marawi atas pesanan itu tadi dan juga atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Ya Allah, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak Encik Afian Marawi sekali lagi. Saya pun turut menimba ilmu yang sangat banyak. Saya pun masih muda. Boleh gunakan tips-tips yang Encik Afian bagi tu untuk persaraan nanti. Dan ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai webinar kita pada hari ini. Akhir kata kami bagi pihak ASNB memohon ampun dan maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program ini dijalankan. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih Encik. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.